Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan. Apa khabar saudara Fuwi? Doa saya anda sentiasa sihat walafiat. Begitu juga saudara BK. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe ya. Saudara Zamari LC, saudara Nota Titik Hamba katanya, saudara Aisyaka, begitu juga saudara Oping Temu di TikTok, saudara Wen Han Ki, Rosila, Pak Wan. Apa khabar Pak Wan? Moga sehat, alhamdulillah. Begitu juga Puan Robidin bersama dengan pasangannya, saudara Azizul, saudara Mahmud Abu Bakar, Yauman, Azizul, Safari Zohid, Zazi Buhari, saudara Su Ah Sing di TikTok, Aziz Long, saudara Muhammad Nazir Syafi'i, Tuan Haji Azhar Abdul Manap, begitu juga dengan saudara Bulan Terang, Waalaikumsalam. Pu Guat Tiu, saudara Abu Samah, apa khabar? Saudara Balzu Zaman, saudara Junaidi, Kak Jun, apa khabar Kak Jun? Moga sehat. Wan Azwa, Hajah Comel, Puan Syarifah Hapipah, Afzam, Osman Abdullah begitu juga saudara Puan Rusni Kuringot, Syukur Jamil, Rusmini daripada Pontian Johor, Puan Salmiah Ahmad, Waalaikumsalam, Razak Yusof, Syahrani Salmah dari Sri Iskandar. Hujan ya di Sri Iskandar. Saudara Abdul Rahman Farid, saudara Ismail Kamat, Adnan, saudara Jepit Sumuk, Cik Nurlia, Abang Tony Durian, Azizul Azhar, Abdul Rahman, saudara Ahmad Manap, saudara Limat Syawal, gitu juga Meriam Abdul Jamil, Fazil Husin, Baim, saudara Abdul Rahman, saudara Syuhaimi. Semua ni ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook. Yang saya harapkan daripada anda adalah jangan lupa like, share dan subscribe. Itu saja yang saya minta daripada anda. Baik, memulakan bicara malam ini saudara, seperti biasa saya harus memberi penerangan, pencerahan apa yang berlaku pada negara kita. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 18 Disember dan hari yang ke-1005. 1005 hari COVID-19 masih lagi belum beredar daripada bumi bertuah ini saudara. Menurut laporan sahabat saya, saudara Jamil Idris dan juga daripada saudara Rio, katanya bahawa semalam nampak sikit susut daripada 1161 kemarin kepada 1138 jangkitan virus corona. Ini menjadikan jumlah kumulatif adalah 5,16,023 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, dan yang tak seronoknya 8 kematian. Jadi saudara berhati-hatilah. Saya selalu mengingatkan bila tengok ada gambaran, ada kematian, sedihlah saudara. Kita tak terasa bagi keluarga yang mengalami kehilangan. Tentulah mereka akan merasa sedih. Sebab itu pastikan anda lakukan penjarakan sosial, dan anda pastikan juga kalau keluar bila ramai orang, adakan pelitup muka saudara. Dan bila balik rumah, jaga kebersihan, sabun dan sebagainya. Kitalah menjaga keluarga kita. Kerana saya lihat bahawa dari laporan saudara Jamil Idris tadi, ada 5 negeri masih lagi meningkat jangkitannya, dan Melaka tidak berubah, iaitu 82 jangkitan, tetapi susut di 10 buah negeri. Bagaimanapun cuma ada jangkitan lebih daripada 100 adalah di Selangor saja. Lain-lain negeri di bawah 100. Selangor jangkitannya adalah 459. Tinggi itu saudara. Kerana sebelum itu Selangor cuma 362. Semalam 459. Jadi cuma sendiri Selangor saja jangkitan mengatasi 100 jangkitan. Saya minta maaf saudara, gigi masih lagi meragam. Minta maaf saudara. Kadang-kadang bicaranya itu tak lancar. Saudara, usai pencerahan tentang COVID-19, kita masuk e-commerce. Berniaga saudara, berusahalah untuk mencari rezeki yang halal, kerana perniagaan itu 9/10 dari pendapatan yang paling diminati dan digemari oleh baginda Rasulullah SAW saudara. Jadi kalau saudara mempunyai produk untuk diwawarkan, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 ya, saudara Muhammad Johari, saudara Mat Idris di TikTok, saudara Jamaluddin Madin, saudara Roslan Arifin,
Saudara Zakaria, saudara Mat Zulkifli di Instagram, begitu juga saudara Abdullah Bakar, saudara Bakat Ahmad, saudara Rosli PMB dan saudara Saparudin. Saudara, dengan Al-Azhar dia masih lagi berniaga ini stangi bakur macam kemian, bila dibakar harum semerbak rumah kita. Ingat saudara, rumah yang harum itu adalah kecintaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Al-Azhar di talian 011-330-41241. Saudara juga boleh memesan haruman minyak wangi yang didatangkan daripada tanah Arab. Iaitu minyak wangi berasaskan kepada pati kayu gaharu. Andainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah untuk menawarkan produk saudara di talian 017-711-4300. Siti Farehah masih lagi mengekalkan perniagaannya, iaitu dendeng manis Siti Farehah. Harga masih harga lama, walaupun harga daging tak menentu, sekejap naik, sekejap turun dan sebagainya, saudara. Untuk teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, kalau mahu buah-buahan seperti anggur, ceri dan sebagainya dihantar terus ke rumah anda, boleh memesan daripada saudara Syauki di talian 012-357-5703. Saudara, dan jangan lupa makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Sedap saudara, pedas, rangup, manis dan mengasyikkan. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Memang mengasyikkan bila makan popiah sira Lady Maria, saudara. Sila hubungi di talian 019-435-1203, saudara Nizam. Hari ini tokoh jamu kemaman, saudara Zul, saudara boleh hubunginya di talian 019-917-0449 atau layari ini internet dalam halamannya, iaitu tokoh jamu kemaman. Hari ini saya nak tunjuk saudara produknya adalah Vico Nifera. Ini dia saudara. Vico Nifera ini adalah merupakan minyak kelapa dara ataupun virgin coconut oil. Ia membantu merawat masalah kulit seperti psoriasis, eczema, dermatitis, membantu menguatkan gusi melalui proses perkumuran. Saya tadi kumur juga tadi saudara. Sakit gigi tadi, nampak ada kelegaan sedikit. Ia membantu menguatkan gusi melalui proses perkumuran, membantu masalah strok, angin ahma, menguatkan tulang ataupun ada yang kencing manis, darah tinggi, kolesterol, lemah jantung. Boleh juga jadikan minyak selusuh untuk ibu-ibu yang sedang dalam penantian untuk melahirkan pemata hatinya, saudara. Dan boleh diminum, disapu pada kulit serta rambut, saudara. Jangan lupa VCO Nifera, minyak kelapa dara, saudara. Sampai itu, selain daripada itu, ada satu lagi produknya, iaitu tonik mayang seri lebat. Ini untuk menghitamkan rambut. Ini untuk anak-anak dara ni, selalulah mereka, selalu saya tahu, saya pun punya ramai juga anak-anak gadis, anak-anak perempuan yang runsing kerana rambutnya bercabang dan sebagainya. Jadi yang terbaik, gunakanlah tonik mayang seri lebat ini, kerana selain menghitamkan rambut, ia turut mengatasi uban. Cuma macam mana saya katakan, kalau uban dah macam saya ni, tak mampulah saudara ya. Ia meluruskan rambut, memberi nutris kepada akar rambut dan menyuburkan rambut. Ia mengandungi aromaterapi, menghilangkan stres. Kalau kita pakai, terasa hilang stres dan sesuai untuk seisi family. Ya, saudara, jangan lupa hubungi saudara Zul, tokoh jamu kemaman di talian 019-917-0449. Itulah seketika, saudara, naluri kehidupan, dan kita masuk segmen naluri kehidupan. Tadi e-commerce. Sebenarnya, saudara, agama kita, agama Islam yang suci, murni, mendidik dan mengajar kita untuk sentiasa berlemah lembut. Terutama lagi apabila saat-saat kita berdakwah. Tidak perlu kasar, apatah lagi marah dan bercakap keras. Cukup sekadar bicara yang halus lagi lembut, kerana hati manusia mudah terasa. Sekiranya sekali hati terasa, tersentuh dan terluka, susah untuk dipujuk buat kali kedua. Oleh itu, saudara, kita harus berhati-hati apabila berbicara. Jangan mudah, saudara, jangan memandang orang melakukan kesilapan seolah-olah mereka hina dan berdosa. Kena pandangan dengan positif. Dan menjadi keutamaan pada orang lain untuk mereka memperbetulkan setiap kesilapan
yang telah dilakukan. Itulah paling utama kerana ia boleh jadi sesuatu kesilapan itu berpunca daripada banyak perkara yang tidak diketahui saudara. Kita juga umat Islam diminta supaya jangan mudah memarahi orang yang melakukan kesalahan. Mungkin saja pelaku itu baru menyedari kesilapannya dan sudah bersedia untuk berubah. Yang lebih ditakuti, kita dengan lantangnya mengherdik atau memarah tanpa memikirkan perasaannya. Sudah tentulah hatinya akan terasa dan dia akan kembali memberontak. Nasihat kita yang disaluti amarah hanya akan menjadi sia-sia. Nasihat dengan lemah lembut itu yang terbaik, saudara. Kekasaran itu, saudara, pasti mengundang kedukaan dan keburukan. Ia tidak dapat melembutkan hati. Hanya kelembutan yang dapat mengalahkan keegoan seseorang, dan hanya dengan kelembutan akan muncul selepasnya kebaikan. Ikutilah bagaimana cara baginda Nabi Muhammad SAW dalam menegur seseorang. Ada kala kita perlu berkeras dan ada kala kita perlu berlembut. Baginda Rasulullah SAW berkeras hanya pada orang yang terbukti kesalahan. Namun pada yang melakukan kesalahan secara tidak sengaja, baginda hanya berlembut. Jadi bab kata orang, kenali sasaran kita terlebih dahulu sebelum mula menuturkan kata-kata. Kerana kita bimbang, kita akan mengguriskan hati dan perasaan orang lain. Jadi sifirnya mudah, saudara. Mengubah hati seseorang dengan nasihat yang lembut pasti akan berjaya. Jikalau tidak berjaya sekalipun, sekurang-kurangnya tiada hati yang terluka. Lambat laun pasti nasihat itu dapat difahami. Namun sekiranya nasihat penuh kekasaran, meskipun digunakan untuk tujuan kebaikan, pasti akan ada hati yang terluka. Paling malang mungkin ia akan mengeruhkan keadaan dan menambah rasa benci serta geram sebelum seseorang itu sempat berubah untuk menjadi baik. Ingat itu, saudara. Semoga ini dapat menjadikan panduan dalam kehidupan kita, saudara. Kita santuni pula mutiara kata kiriman sahabat saya, Tan Sri Osusukam. Katanya, sesuatu negeri akan hancur meskipun ia makmur jika pengkhianat menjadi pemimpin. Negeri itu dan harta yang dikuasai oleh orang-orang yang fasik. Ingat saya, sesuatu negeri akan hancur meskipun ia makmur jika pengkhianat menjadi pemimpin dan harta yang dikuasai oleh orang-orang yang fasik. Jadi berhati-hati kita, saya, dalam memilih pemimpin. Musim pilihan raya dah selesai, tapi ada lagi 6 pilihan raya negeri akan kita alami. Sebab itu kita harus saling mengingati. Saya lain tak ada, saya sentiasa berpesan, mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh jadi muflis, saudara. Hari ini adalah hari yang ke-14. Sudah 14 hari yang Mak Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di anjung kuasa di Seri Perdana dengan janji mewujudkan kerajaan perpaduan untuk menangani derita rakyat. Hari yang ke-14, saudara. Sebab tu bicara kita malam ini, tajuknya adalah Langkah 1000 Sumbang. Apa yang saya maksudkan dengan Langkah 1000 Sumbang? Tunggu sedikit lagi. Sebentar, saudara. Kita santun dulu pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil, jauh dari Perlis menghantar kiriman. Katanya, burung bersarang di celah dahan, Bang Kimi duduk perhati. Hukum seseorang atas kesalahan bukan dizalimi sesuka hati. Jadi kalau dia salah nak dihukum, biarlah dihukum atas kesalahannya dan bukan dizalimi mengikut suka hati kita, saudara. Tambahnya lagi, dahulu bersekolah di Pekan Lukut, kini Kak Lijah tinggal di Penanti. Orang bersalah sentiasa takut, bukan di wajah tetapi di hati. Selalunya orang yang bersalah ni sebenarnya dalam hati dia, bukan wajah dia. Wajah dia boleh berlakon, tak ada, saya tak buat. Tapi dalam hatinya ada perasaannya. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang penuh dengan 1000 tauladan untuk kita hayati bersama. Baik, saudara, sebelum saya memberi pencerahan selanjutnya, saya perlu mengingatkan, sebab saya tengok bertambah banyak suntingan live saya ini disunting oleh teman-teman. Tak ada masalah, saya tak marah, saudara, jangan risau. Cuma saya harus mengingatkan bahawa anda harus bertanggungjawab atas setiap yang suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau
atau melihat suntingan anda. Jadi berhati-hati. Jangan lari daripada topik yang saya bicarakan, saudara. Kadang-kadang sunting 5 minit, benda tu 1 jam. Ambil sikit sana, sikit sini. Itu masalah lah, saudara. Pulanglah, saya tak marah, saudara. Begitu juga kalau anda mengantar kiriman, gunalah kata-kata yang baik. Sebab kita ini warga cinta damai, saudara. Kita bersuara, berbicara dengan bahasa yang harmonis. Kalau apa-apa yang saya lontarkan pandangan, anda tak bersetuju, boleh untuk kita argue. Dalam keadaan sekarang ni, jangan kita gunakan bahasa-bahasa yang teruk, saudara. Baik, saudara. Perlu diingat, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya sekadar memberi informasi. Tidak lebih daripada itu, saudara. Dan yang paling penting sekali, saudara, bila saya memberi pandangan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Itu yang paling penting. Kita adalah warga cinta damai yang sentiasa menyantuni setiap permasalahan secara berharmonis. Terima kasih, Saudara Rin Azam. Boleh tanya soalan, tak ada masalah. Ni di TikTok. Tapi asal nak live tak, bisa tak reti. Boleh tanya soalan, boleh. Kalau saya nampak lah, takut nanti laju sangat tak nampak. Terima kasih, saudara. Baik, saudara, hari ini saya agak sedih bila melihat bahawa tentang seorang pelayar yang menggunakan nama S. Bull melalui kiriman hantaran melalui Facebook. Kerana dikatakan menghina Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong berhubung pelantikan Perdana Menteri yang ke-10. Seorang lelaki telah ditahan semalam kerana disyaki memuat naik hantaran berbau penghinaan terhadap Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong berkaitan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Sebab itu saya katakan, saudara, jangan kita menghantar kiriman secara sembrono kerana kita tak tahu. Ya, saudara. Saudara Ramli, jangan marah, Saudara Ramli. Orang PM kalau tak suka keluar, tak apa, tak ada masalah. Dia orang tak suka, dia nak kata apa-apa katalah. Bagi saya tak ada masalah, saudara. Cuma saya haraplah gunalah bahasa yang baik-baik. Ya, Puan Fatimah, Saudara Razali, Saudara Yisibi, Saudara Jailuddin, Saudara Abdul Razak, jadi mereka kadang-kadang mereka tak faham. Pencerahan saya ini semata-mata untuk memberi peringatan dan juga pencerahan, tak lebih daripada itu. Ya, saudara. Dan menurut pihak polis, menurut Siswa Polis Diraja Malaysia, Datuk Nur Syah Muhammad Sa'aduddin, suspek berusia 33 tahun, hai muda lagi, dan telah ditahan oleh pasukan polis dari bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Hilir Perak. Mungkin itu Intan gamaknya lah, saudara. Jadi tangkapan dibuat ekoran daripada siasatan yang dijalankan membabitkan laporan polis berkait hantaran berbau penghinaan. Sebab itu, saudara, kalau nak tulis, nak hantar kiriman, pastikan guna bahasa yang baik dan tidak menyinggung. Apatah lagi menyanggah perlembagaan, menyanggah undang-undang, saudara. Jadi siasatan kemudian dijalankan oleh unit siasatan jenayah terkelas bahagian D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Jadi menurut Nur Syah, dalam tangkapan itu pihak polis turut merampas satu set telefon bimbit serta kad SIM yang dipercaya digunakan untuk memuat naik hantaran tersebut. Suspek kini direman selama 3 hari. Bermula hari ini hingga besok lah katanya, Disember, untuk siasatan lanjut dan dijalankan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948. Tak kenanya, kadang-kadang kita hantar kiriman tu mungkin nak suka-suka, tapi akhirnya bermalam di lock up selama 3 malam. Sebab itu saya kata berhati-hati, saudara. Daripada itu, pihak polis mengingatkan orang ramai supaya menjadi pengguna media sosial yang berhemah dan tidak menggunakan platform media sosial ini untuk membangkitkan kegusaran dan kebencian yang boleh menggugat keharmonian negara. Sebab itu katanya pihak polis akan mengambil tindakan tegas. Mereka tidak akan berkompromi dengan sebarang perlakuan. Teman-teman, saya ingin mengingatkan Saudara Riz Azman, apakah MOU kerajaan perpaduan perlu dan adakah ia dibuat di atas kesamaan, bukan satu paksaan? Saudara, ini bukan paksaan, tak ada, semua bersetuju. Kena ingat, kita ni saudara siapa saudara ini? Saudara Rin Azman. Perjanjian persamaan itu adalah pimpinan parti, bukan individu. Individu lah sebab dia seorang pemimpin parti, tapi dia mewakili partinya. Jadi jangan kita terus membuat terjahan. InsyaAllah saya akan beri pencerahan nanti
berhubung dengan persoalan tersebut. Secara kadang-kadang orang memandang dengan pandangan yang serong. Apa dia buat semua tak betul. Jadi saya kata berhati-hati saudara sebelum kita menjatuh hukuman. Saudara Saddam, saudara Watsu, saudara Watsu dia kata orang PN kalau nak ini orang lebih baik tak payah masuk. Saudara itulah keadaannya. Saudara Rosli, saudara Zewi Muhammad, saudara Abdullah, Nisha, saudara Omar Harum, Nur Syah Yatim. Jadi yang setuju hanya ketua pimpinan parti. Dia ketua pimpinan parti mewakili parti lah, saudara Saddam. Jadi soal ini jangan kita persoalkan. Mereka pemain-pemain utama, bukan kita. Kita hanya mendengar dan melihat. Kita tunggulah lihat saudara apa perkembangan. Jangan kita memandang dengan pandangan yang negatif. Saudara? Baik. Saya masih lagi menerima kiriman daripada Jabatan Meteorologi mengatakan bahawa hujan ribut petir masih lagi berlarutan, akan berlaku sampai besok. Jadi teman-teman berhati-hati. Tadi ada kawan kiriman tadi dia kata Tok Intan pun hujan. Malahan di setiap kawasan sekarang ni memang ada hujan. Cuma alhamdulillah belum lagi lah kedengaran banjir besar. Mudah-mudahan bersama kita berdoa. Saya dengar bunyi guru bentum-dentum, kilat sambar menyambar keadaannya. Jadi kita mengharapkan agar tiadalah bencana dan negara kita masih lagi aman. Jangan risau saudara, negara kita ni terhindar daripada bencana yang besar. Kalau ada musibah pun, kalau banjir pun bukanlah sebagaimana berlaku di Bangladesh, di Mesir ataupun di negara-negara sebelah, negara benua India ataupun di Indonesia. Kalau tengok di Jakarta tu, kalau dia punya banjir tu habis satu bandar di Bali pun. Kita alhamdulillah bersyukurlah. Kalau kita bersyukur, insya-Allah Allah menjauhkan kita daripada mara bahaya saudara. Sebab itu jadi hati-hati saudara. Dan laporan terbaru tentang tanah runtuh di Batangkali, Jalan Batangkali Genting Gotong Jaya tu, bahawa 2 lagi mangsa telah ditemui pada hari kedua hari ini dalam operasi menyelamat oleh SAR dalam tragedi runtuhan tanah di 3 tapak perkemahan, dan itu setakat jam 1.30 petang tadi. Menurut pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Datuk Nur Azam Khamis, kedua-dua mangsa merupakan mangsa yang ke-22 dan ke-23, merupakan individu dewasa, wanita dewasa dan kanak-kanak lelaki. Jadi penemuan sekali ini katanya sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan mangsa ditemui adalah 23 orang dan 10 lagi masih sedang dicari saudara. Berdoalah kita turut berduka cita atas bencana yang menimpa terhadap mereka. Artinya dah 23 korban. Jadi tragedi tanah runtuh di Batangkali menuntut korban yang begitu besar saudara. Jadi kita harus berhati-hati. Saya sering mengingatkan teman-teman, kalau musim-musim hujan begini, elakkan untuk kita berkampung di kawasan bukit-bukit yang boleh membuatkan tanah rendah, tanah tinggi jatuh. Kalau kita membawa kereta melalui kawasan tersebut, kalau boleh berhati-hati. Apabila adanya amaran dari pihak berkuasa, patuhilah demi keselamatan diri kita dan keluarga kita. Baik saudara, itu berhubung dengan suasana cuaca negara kita. Dan jangan lupa saudara, kita masih lagi mengalami sehingga bulan Februari iaitu cuaca sejuk, di mana paras kesejukan ialah pada tahap 22 darjah Celsius sejuk saudara. Jadi teman-teman yang warga emas, berhati-hati kalau nak tidur tu pakailah sarung kaki ataupun selimut kaki. Ini penting saudara. Baik saudara, dalam sektor ekonomi saya melihat bahawa kabarnya sekarang ini itulah, kalau bila negara kita stabil ekonomi, maka pelabur mula datang. Dan ini nampak gayanya sekarang ini di Johor. Usai pilihan raya negeri Johor menampakkan kestabilan politik, bahawa setakat ini Johor telah pun mencatat pelaburan sejumlah 63.9 bilion ringgit. Alhamdulillah. Dan setakat ini Johor merupakan negeri utama dalam menerima kemasukan para pelabur dari luar negeri. Demikian menurut Jawatan Pengurusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan dan Hak Ehwal Pengguna Negeri Johor, Lee Ting Hian, yang mengatakan bahawa berdasarkan statistik Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia di Maida, pada 14 Disember lalu, pelaburan yang dicatatkan itu
hampir 33% daripada angka pelaburan nasional. Tahniah warga Johor. Dan kabarnya dengan pelaburan sejumlah antara pelaburan sektor perkhidmatan masih lagi mendemuasi sebanyak 55.6 bilion. Kemudian sektor perkilangan 8.84 bilion dan sektor utama 25 juta. Jadi sebanyak 340 projek telah pun diluluskan oleh MIDA dan dijangkakan bahawa 11,968 peluang pekerjaan dijangka dapat diwujudkan. Bersamalah kita mengharapkan kestabilan politik negara kita agar tidak hanya di Johor, begitu juga kita sedar dengar minggu lalu Melaka sudah pun menerima pelaburan sejumlah 5 bilion ringgit untuk pembangunan satu kawasan daerah. Saya ingat tak silap saya Surah Hassan ada mengantar kiriman pada saya daripada Melaka yang tak sempat saya baca bahawa pelaburan di Melaka juga ada bangunan baru ataupun kawasan komplek-komplek baru yang saya rasa mungkin di Melaka itu tertumpu kepada sektor pelancongan. Jadi Melaka stabil politiknya, Johor stabil politiknya, nikmat diperolehi oleh rakyat. Itu saja saya. Kalau suasana politik masih bercempera, masih bergaduh, maka orang pun tak nak datang. Siapa nak datang ke rumah kita kalau rumah kita berantakan? Kalau kita bergaduh adik-beradik, orang lalu pun lari. Takut nanti saling baling-membaling kayu-kayu terkena kat dia orang. Ya, sebab itu kalau kita tenang, rumah yang damai, yang bersih, pasti mengundang kehadiran teman-teman. Orang pun suka datang. Jadi pelabur pun suka datang, pelancong suka datang, maka berkembanglah ekonomi negara kita, saudara. Dan hari ini, saudara, bagaimana saya katakan tadi, ini adalah hari yang ke-14 wujudnya kerajaan perpaduan yang berhasrat untuk menangani derita rakyat. Cuma, saudara, saya petang tadi menerima kiriman pesanan ringkas daripada sahabat pelayar kita, saudara Abdullah Mamat. Beliau tinggal di Kuala Krai. Sedih juga dan terkejut juga saya. Mula-mula terpempan saya, betul ke? Tapi itulah kenyataannya. Menurut saudara Abdullah Mamat, dia kata sejak lebih 2 bulan. Lebih 2 bulan tu masih waktu itu kerajaan bukan kerajaan Pakatan Perpaduan. Iaitu dia kata minyak masak paket bersubsidi tiada dalam pasaran. Dah lebih 2 bulan dah katanya. Itu di sekitar bandar Kuala Krai, bukan seluruh negara saya. Ini beliau daripada Kuala Krai ya. Dan hari ini katanya harga pasaran minyak masak tak bersubsidi daripada RM28 untuk 5 kg sebotol telah meningkat kepada RM33. Abang Mat, apa cerita ni? Begitu juga turut meningkat harga di pasaran di Kuala Krai, saudara, adalah harga telur ayam. Minggu lalu untuk grade A RM17. Satu box tu saya mungkin 10 butir ke tak tahu lah saya, dan sudah naik kepada RM19. Jadi saya masih menunggu kalau ada teman-teman di kawasan lain macam di Kedah ke, di Terengganu, di Johor dan sebagainya, jika kawasan anda juga mengalami kenaikan harga barangan, sila salurkan, insya-Allah saya akan wawarkan. Dan hari ini kita menuntut memanglah kadang suasana situasi hari ini banjir, kita faham. Situasi iklim cuaca pun di bawah 22 darjah Celsius. Mungkin ini juga mengakibatkan produksi berkurangan. Tetapi saudara Abang Mat Sabu sebagai Menteri Pertanian dan makanan dan sebagainya, terjaminan makanan kementerian tu, maka kena turun ke gelanggang lah Abang Mat, bersama dengan timbalan Presiden anda. Abang Mat ni daripada Abang Mat Sabu daripada Parti Amanah. Timbalan presidennya Datuk Sariuddin Ayub adalah juga daripada Parti Amanah yang diberi tugas untuk menjadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Abang Mat dengan Big Brother you, Datuk Sariuddin Ayub, tolong selesaikan masalah ini. Saya tidak minta lah Abang Mat Sabu turun ke Kuala Krai, tapi saya yakin tentulah ada pegawai dari Kementerian Pertanian, pegawai daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Pengguna turun dan siasat. Apakah berlaku pencatutan barang? Apakah berlaku barang disorok? Apakah berlaku, kenapa boleh berlaku ketiadaan bekalan dan sebagainya? Ini perlu ditangani. Please, tolong laksanakan kerajaan yang sedang menangani derita rakyat. Ini belum lagi menyentuh soal ikan, soal harga barangan, harga beras, gula, tepung dan sebagainya. Jadi itu di bawah
tata kelola berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Pengguna. Rakyat menanti dengan penuh harapan. Memang kita faham nak tunggu Perdana Menteri, dia tengah sibuk nak menghadapi 19 bulan nanti. Saudara, di malam Perdana Menteri baru balik daripada Kelantan, tiba-tiba berlaku bencana di Batang Kali, terpaksa bekerja. Perdana Menteri pun malam tadi terus bekerja ke tempat itu apabila ada musibah. Jadi kementerian masing-masing, pastikan pegawai-pegawai anda bergerak sealiran dengan impian dan harapan kerajaan untuk menangani derita rakyat. Jangan kelangsungan derita ini masih berterusan. Di Kuala Kerai, kalau harga telur dah naik, harga minyak masak dah naik, apa cerita ni? Belum lagi yang lain lagi. Saya tidak akan bersifat apologetik. Saya tidak akan bermuka-muka. Kalau tak betul saya akan dedahkan. Dan saya harap apa yang saya nyatakan ini didengar oleh Yang Amat Perdana Menteri, Yang Amat Timbalan Perdana Menteri, supaya dalam bicara kabinet mingguan itu bolehlah diutarakan. Saya bercakap daripada kiriman kawan-kawan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, rakyat yang masih menderita sebab masih lagi ekonomi masih lagi belum keadaan yang mantap, belum mampan lagi saya. Jadi sebab itu saya haraplah Abang Mat Sabu hentikan sedikit seloka politik anda. Saudara Datuk Sarudin Ayub, hentikan seketika untuk melontarkan bahasa-bahasa yang retorika politik. Berpijak di bumi nyata, harga barang kalau naik mesti ditangani. Rakyat mengharapkan sentuhan anda, saudara. Itu saja. Lain tak ada. Jangan marah dengan saya. Saya bercakap. Apa khabar Puan Rahida, Saudara Mahat? Tak betul, tegur tak apa, Pak Long. Sembang kari juga Pak Long pun. Saudara Sadam, tak betul, tegur. Tak betul, tegur apa Pak Long ni? Saya bukan sembang kari, Saudara Sadam. Saya marahlah kalau masih lagi berterusan. Ya, ini keadaannya. Jadi betul, ni masalah rakyat belum selesai. Dan saya tahu bahawa bantuan-bantuan kewangan memang belum boleh dapat disalurkan saat ini. Kita kena faham, kita faham. Kerana saat ini kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Menteri Kabinetnya masih belum lagi boleh mengumumkan peruntukan dari segi kewangan nak bagi bantu itu dan ini. Kerana wang negara tidak boleh diberlanjakan tanpa had, tanpa kelulusan daripada Parlimen. Kita tunggulah selepas 19 bulan nanti. Selepas kabinet itu selepas Parlimen bersidang, dan saya yakin akan ada dibawa usul untuk membelanjakan wang. Barulah kita tengok. Tunggu sampai lepas 19 bulan nanti. Kalau tak ada juga lagi, kita bersuaralah. Saudara Satam, saya tak tahu anda nak pergi ke mana. Anda nak bawa saya ke mana? Ni saya pun tak tahu cerita LGBT pula. Cerita ubat. Ini macam mana? Ke mana? Saya tak tahu. Ini di TikTok, Saudara Saddam. Itu juga dengan persoalan Muhammad Razali dekat PJO Town. Telur grade D RM12.30, grade C RM12.60, grade B RM12.90 untuk satu papan. Itu 13 butir. Jadi soalan sekarang, dan saya juga tengok dalam media sosial, katanya ada telur datang daripada India. Tak tahulah sejauh mana benar tak benar. Janganlah masalah telur ini jadikan polemik politik. Itu saja yang kita nak kita harapkan. Pimpinan negara segera menangani derita rakyat. Full stop. Jadi kalau ada teman-teman ada ini, betul saudara Izkas, dia kata di Sariki, Sarawak. Di Sarawak juga mengalami masalah tu dengan minyak masak. Ini bukan lagi masalah satu tempat senampaknya. Jadi saya haraplah pegawai, saya yakin sepatutnya di tiap-tiap kementerian dia kena ada satu pegawainya yang melihat, menonton setiap permasalahan disuarakan melalui media sosial, saudara. Baik, saudara. Cuma yang saya nak bercakap malam ni, pertama sekali tentang masih ada lagi pertikaian. Ada masih lagi orang pertikaikan berhubung perlantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Saya hairan. Dan ini yang mempertikainya tu tak lain tak bukan daripada Perikatan Nasional. Pimpinan Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin, daripada PAS. Pertama-tama saya dah kata bahawa Pakatan Harapan dari segi sistem demokrasinya adalah parti yang mendapat 82 kerusi, mengatasi Perikatan Nasional 73 kerusi. Jadi yang di hadapan Pakatan Harapan, yang kedua Perikatan Nasional, yang ketiga UMNO Barisan Nasional. Ini kena faham.
Jangan salahkan Agong, salahkan orang itu, salahkan orang ini. Saya dengarlah macam-macam media sosial ni yang mempertikaikan. Saya kata, apakah kita mahu mewujudkan sekali lagi suasana bagaimana langkah Sheraton? Bawa beli pada siapa-siapa lagi pada 19 bulan nanti, bawa usul undi tak percaya dan sebagainya. Berhentilah, rakyat dah buat keputusan. Salah anda juga. Perikatan Nasional terima hakikat kerana kedegilan pimpinan anda, kerana kebongkakan pemimpin anda. Nak jawatan Perdana Menteri, lain tak anda. Agong dah bagi saranan. Jangan salahkan istana. Jangan tuduh ini daripada rumah atap kuning, atap hijau, segala atap lah. Jangan salahkan. Murninya Dunia Muhammadiyah Pertuan Agong menyarankan. Kenapa tidak? Perikatan Nasional dapat 73. Pakatan Harapan ada 82. Situ sajalah ada 155. Menjadi kerajaan yang mantap. Tapi kedegilan, keangkuhan kerana nak jadi Perdana Menteri, ini bertaburan hari-hari sampai nak bosan saya tengok benda tu, tak habis-habis. Dan akhirnya apabila tuanku menyarankan diwujudkan satu kerajaan, nak tubuh kerajaan juga. Kalau tak, takkan kita tak ada kerajaan. Apakah nak dibuat lagi sekali pilihan raya? Berapa banyak lagi wang negara nak dibazirkan, wang rakyat? Banyak mana lagi masa rakyat nak dibazirkan? Jadi murni jiwa tuanku, buatlah yang terbaik. Maka bila adanya UMNO Barisan Nasional mengemukakan cadangan bahawa kali ini UMNO memilih untuk bersama dengan Perikatan Nasional kerana berdasar kepada Statutory Education, perjanjian setiap wakil rakyat. Setiap mereka yang calon itu dah berjanji dengan Presiden bahawa mereka tak boleh nak sokong orang secara sembrono. Ini menentang demokrasi dan sebagainya. Ini ketetapan awal. Kalau kamu tak setuju, kenapa kamu ambil? Kenapa kamu sign? Kenapa kamu tanda tangan ni perjanjian itu dulu? Bagallah diorang ni kadang-kadang saya katakan. Dan dengan pembentukan itu, maka jadilah kerajaan yang ada hari ini. Dan semalam termeterai pula perjanjian bersama dengan teman-teman dari parti-parti terbesar, daripada parti gabungan Parti Sarawak, gabungan Parti Sabah, gabungan daripada parti Wawasan, UMNO, Pakatan Harapan, lima pimpinan parti bersetuju. Nak dipertikaikan lagi buat apa? Saya tengok ni macam minah katak tu daripada Masjid Tanah Melaka. Ini tak demokratik, melanggar perlembagaan, menentang tentang hak demokrasi. Kau nak bercakap apa? Yang kau dulu kau melompat pergi masuk dengan parti PBM dulu, meninggalkan UMNO, boleh. Itu diizinkan. Perlembagaan mengizinkan. Apa punya bengong lah kau orang ni. Sudahlah, saya jadi marah. Bukan pasal apa, sebab saya melihat masih ada lagi unsur-unsur yang cuba mempengaruhi rakyat untuk membenci pimpinan kerajaan hari ini. Sedangkan kerajaan hari ini sedang berusaha untuk menangani derita rakyat. Sudahlah berpolitik. Enough is enough. You guys only talking about politik. Rakyat bagaimana nak mati, anda tak mau santuni. Saya nak salah-salah kata memang tak demokratik. Demokratik apa bendanya? Dari segi demokrasinya, Pakatan Harapan dah 82. Saya daripada UMNO, saya boleh menerima. Kita kalah, kita dapat 30 kursi aja. Okeylah, apa ada masalahnya? Yang kata tak demokratik, apakah pesan rakyat mahu dipertikaikan? Jadi bila bercantum, okeylah. Lepas itu diwujudkan satu persefahaman untuk mententeramkan, untuk mengelakkan berlakunya lagi langkah Sheraton, supaya tidak lagi terjadinya suasana politik yang tak menentu. Sampai bila rakyat dalam keadaan sekarang ni nak berada dalam suasana begini? Akhirnya besok rakyat terkurung di rumah. Kita dah tengah nak menangani ekonomi negara. Rakyat nak makan pagi besok, nak makan apa? Kalau pemimpin masih sibuk bercerita soal politik, tak dapat menangani ekonomi negara, pelabur pun takut nak datang. Betul lah Saudara Rozana malu sebelum itu. Saya tak pernah mengutuk dari Datuk Anwar Ibrahim. Saya mengutuk dari segi, saya selalu mempertikaikan dari segi dasar. Cuma saya katakan dulu, saya ingat lagi, saya dulu pernah menyatakan Datuk Anwar Ibrahim, jangan pula bercakap dengan bahasa yang bukan sebagai bahasa orang-orang pemimpin negara. Statement. Itu saya kritik. Bukan saya nak kata.
Saya tak pernah. Dari dulu lagi saya melihat, malahan 2 tahun, 3 tahun dulu pun saya dah membayangkan besar kemungkinan berlakunya jajaran baru dalam politik ini. Kerana saya dah melihat, memang niat kita, laporan kita dapat, kononnya UMNO boleh dapat 115 kursi lah. Pakatan Harapan kata boleh dapat 130 kursi lah. Perikatan Nasional pun mengatakan mereka dapat besar, undi besar lah. Tapi akhirnya rakyat memberi keputusan. Dan keputusan ini kena terima dengan hati terbuka. Tak puas hati, tunggu 5 tahun lagi. Mungkin 4 tahun lebih nanti buat pilihan raya lagi. Apa ada masalah? Sekarang bukan masa untuk kita bernostalgia. Bukan masa untuk kita berretorika dari segi politik. Tangani masalah rakyat. Ini persoalannya. Saya hari ini sebenar-benar saudara, gigi sakit. Tapi hati geram tengok. Masih ada lagi tu makcik daripada Masjid Tanah tu. Undemokratik lah, mengikut perlembagaan itu, perlembagaan ini. Yang kamu keluar daripada UMNO, kamu melompat daripada parti UMNO, menyertai PBM itu demokratik. Bakal. Geram betul lah saya. Ini setakarnya sekarang ni. Saudara sadar, bukan soal itu dah lepas. Kenapa kita masih lagi nak bercakap? Oh, dulu cakap begitu, cakap begini. Orang politik ni saya kata, mana biasanya. Sebab dalam politik, there is no permanent friend. Tidak ada teman yang berkekalan, tidak ada musuh yang berkekalan. Saya dah bercakap, politik the art of deceiving. Ini politik. Yang paling penting saya nak melihat sekarang ni, rakyat dah buat keputusan, terimalah. Sudah. Saban hari saya tengok penuh media sosial. Saudara, saya tengok sekarang macam dari laman media Tun Carlos. Oh, kononnya kata Tasimuddin, apa MOU tantangan itu adalah oleh 5 pertubuhan semalam itu tidak berperlembagaan. Berperlembagaan apa benda lagi? Biarlah mereka mentadbir. Tuanku dah suruh kamu tubuh kerajaan bersama dengan PA, kamu tak ada. Dan sekarang ni meroyan tak tahu pasal apa hal. Ini masalah kadang-kadang ni, kita masalah sakit jiwa ke dia orang ni. Kita jangan terseret untuk berada dalam begitu. Dia tunggulah. Sebab itu saya kata Tasimuddin jangan banyak cakap. Suruhanjaya Pencegah Rasuah telah pun membuka fail. Tan Sri Anwar Musa telah pun dipanggil dan telah pun menjawab beberapa persoalan. Menurut Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegah Rasuah, 5 nama lagi akan dipanggil untuk memberi keterangan berhubung tentang kedudukan bagaimana kewangan negara saat kamu waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri mengadakan perintah berkurung, perintah darurat dan sebagainya, bagaimana wang negara dibelanjakan. Tunggulah. Saya berkeyakinan juga bagaimana tentang isu, saya yakin akan dibuka isu Bestarinet. Tunggulah. Tak payah nak bercakap lah soal parti sekarang ni. Cerita sekarang ni kerajaan hari ini. Dan saya harap teman-teman semua tu supaya jangan terperangkap. Hari ini, saat ini saya, yang memang malam tadi kabarnya ada mesyuarat Majlis Tinggi, rupanya tak jadi. Dan hari ini, saat ini saya, yang amat berhormat Presiden UMNO Datuk Sri Zahid Hamidi sedang mempengerusikan pertemuan, bukan mesyuarat, pertemuan dengan di kalangan semua ahli-ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional, termasuk para senator di tingkat 39 menara UMNO. Apa yang dibincangkan, wallahualam bisawab, tak tahulah sama ada keluar tak keluar kenyataan. Tapi saya yakin tentulah Presiden UMNO akan menerangkan satu persatu berhubung dengan apa yang ditandatangani semalam, bagaimana hal 7 negara, dan lusa Parlimen akan bersidang tentang pengundian keabsahan. Dalam keadaan begini, memanglah ada orang mengatakan bahawa tak apa, ahli-ahli Parlimen tak usah ikutlah cakap itu, pilihlah. Jangan kita ikut-ikut sangat. Bila sampai masa usul undi kepercayaan itu dilakukan, jangan undi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kata mereka nak menyanggah demokrasi. Orang yang terjebak dalam politik demokrasi, yang mengamalkan demokrasi, cuba menafikan prinsip asas demokrasi, nak mengulangi macam dulu, bahawa berlakunya apa yang saya katakan ketempangan. Tempang demokrasi itu apabila kita tak mahu memperakui orang yang menang. Saudara, jangan lupa songsang jadinya. Takkan yang kecil mengatasi yang besar. Sebab itu saya katakan pada ahli-ahli parlimen daripada UMNO, pertama sekali saya minta di kalangan ahli-ahli parlimen UMNO, termasuklah mantan Perdana Menteri, sedar diri kita kalah.
Sedar diri UMNO menumpang di bawah kejayaan Pakatan Harapan mencapai 85 kursi parlimen. Sedar diri. Jangan nak ikut-ikut. Oh, ini kebebasan kami lah, hak kami lah. Sekarang kamu nak tuntut hak kamu. Waktu kamu mengadakan pilihan raya, tuntut daripada rakyat. Undilah saya akan memperjuangkan soal rakyat. Sekarang ni kerajaan nak memperjuangkan soal rakyat. The present government trying to do. So Aziz Ali dia kata PN PAS cannot move on. Itu masalah mereka. Saya tak mau cerita. Saya cerita tentang warga saya. Warga UMNO ni sedar diri. Kita menumpang. Tapi kena ingat, dalam penumpangan kita ini, kita ada tanggungjawab kepada rakyat yang anda wakili. Kehidupan rakyat mesti disantuni apabila sahaja Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan kerajaannya adalah kerajaan untuk menangani derita rakyat. Engkau orang sedar tak? Ni pemimpin-pemimpin besar dalam beberapa politik. Anda punya wang. Anda dapat allowance berpuluh ribu sebulan. Anda boleh berbelanja ratusan juta untuk pilihan raya. Anda tak ada masalah. Tapi bagaimana rakyat? Bagaimana kaum petani? Bagaimana kaum buruh yang hidup di bawah paras kemiskinan? Rakyat yang susah nak cari makan. Anda stop lah duduk singgah. Makan di hotel besar. Rakyat macam mana? Sekarang tengok dengan berjauh hati. Cukup-cukup lah. Tangani masalah rakyat. Usahakan. Macam tengok di Johor. Apabila Johor masuk beratus bilion pelaburan, tentulah limpahannya pada rakyat. Inilah yang membawa kesenangan pada rakyat. Rakyat mengundi dengan lapah bismillah, dengan mengharapkan agar terjalin sebuah kerajaan yang stabil, supaya politik tidak lagi bercempera. Enough is enough. Jangan sampai saya maki anda sebagai ahli politik, sebagai anda sebagai wakil rakyat. Semalam saya dah katakan, kalau Tan Sri Muhyiddin atau Haji Hadi jujur pada pengundinya, dia ambil jawatan sebagai ketua pembangkang. Bukan untuk membangkang tak ketuan hala, memberi pandangan sembak dan imbang. Cekap sangat, hebat sangat nak memajukan negara, apa saja yang diutarakan oleh Perdana Menteri nanti, maka you sebagai ketua pembangkang, tolong bagi cadangan yang lebih baik. Supaya dua-dua ini dapat disantunkan untuk lestari kehidupan rakyat. Bukan nak kejar jawatan Perdana Menteri. Kalau saya kata kebaran, nanti anda marah. Rakyat tengok di bawah tu. Tengah tunggu ni. Ni hari ke-14 dah ni. Sampai bila lagi? Musim hujan dah turun. Banjir akan menerpa nanti. Macam mana nak dikeluarkan? Betul lah, kemarin dulu Datuk Seri Zahid Hamidi turun ke Kelantan. Mana yang tinggal di kawasan PPS tu dapatlah bantuan RM1,000. Tapi tak boleh berbelanja lebih daripada itu. Wang negara tidak boleh dibelanjakan selagi tidak diluluskan oleh Parlimen. Mungkin apa yang dibelanjakan hanya sekadar mengambil daripada yang diluluskan oleh bajet yang lepas. Kita nak tunggu supaya Perdana Menteri bersama dengan kerajaan pimpinannya membentangkan bajet negara. Sebab bajet yang dulu masih lagi tidak diluluskan. Gaji kaki tangan kerajaan mau dibayar. Anda masih lagi bercerita. Cerita lain tak ada jawatan. Cerita lain tak jawatan. Lepas tu nama kat saya mangkari. Siapa yang saya mangkari? Saudara pun ada. Dia kata Azmi, kita hendak orang yang macam Saudara Azmi, saya tidak berhasrat. Saya lebih suka untuk menjadi pengkritik, menjadi penganalisa. Saya menganalisa apa yang berlaku. Dan saya rasa sedih apabila melihat mereka yang bergelar wakil rakyat, rakyat menghantar mereka ke Parlimen bukan untuk berebut jawatan. Kita menghantar mereka ke Parlimen untuk membicarakan soal rakyat, penderitaan rakyat, apa yang perlu dilakukan. Datuk Seri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sila dengar. Saya mewakili rakyat saya dari Kuala Nerus. Kuala Nerus, masalah air, masalah itu, masalah ini, perlu ditangani. Itu dia. Bukan sampai ke Parlimen, tak sokong. Bukan sampai ke Parlimen, orang ni tak payah, tak perlu. Bukan itu. Yang kita hendak wakil rakyat berjuang untuk rakyat. Saudara Fazil apa ni? Cakap saja yang saya mangkari, tak tahulah. Saya bercakap terus terang ni, banyak benda saya nak bercakap, tapi saya bila masuk bab ini awal-awal lagi saya dah tengok apa benda ni. Dah diadakan satu perjanjian bersama, perjanjian persefahaman. Dulu waktu Datuk Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, beliau juga mengadakan perjanjian persefahaman.
dengan parti pembangkang. Waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang, Lim Guan Eng daripada parti DAP, kemudian Saudara Mat Sabu daripada parti Amanah. Boleh pula digunakan wang negara untuk semua wakil rakyat dapat peruntukan tersebut. Boleh. Kenapa yang ini tak boleh? Ini saya heran, orang buat semua tak kena. Buat itu tak kena, buat ini tak kena. Jadi anda seorang saja yang perfect. No one is perfect in this world lah. Tidak ada siapa pun bersikap maksum. Jadi saya nak menyedarkan pada orang keliling kelalang, makdum yang ikut pada bos dia, apa bos cakap betul. Jangan kita bersikap begitu. Kita mesti bersikap kritikal. Saya cakap terus terang, seandainya Presiden UMNO tak betul, kita cakap tak betul. Tapi setakat hari ini, beliau berjuang berhabis-habisan. Ni saya nak tanya pada orang UMNO lah khususnya, yang kononnya, mesti ada pertandingan, Zaid Hamidi kena undur. Hey, bila UMNO hilang, dari mana pergi? Saat UMNO merudum, kalah dulu, waktu 76 kursi, 79 kursi. Datuk Seri Najib meletakkan jawatan. Dan waktu itu Datuk Zahid memikul jawatan sebagai pemangku pada Presiden UMNO. Ke mana anda semua? Waktu itu, siapa yang mewujudkan kebangkitan? Jadi bila dah nampak boleh menang pilihan raya sana, menang pilihan raya sini, baru muncul akulah jadi pemimpin. Ini masalah, saudara. Dan sekarang ni, Zahid kena berundur. Siapa? Kalau orang lain, saya dah bercakap bukan kali pertama, bukan kali kedua. Kalau orang lain lah, bukan daripada Zaid Hamidi, yakin saya dah tak ada dah UMNO. Semua dah wuyuk dikerjakan oleh Dr. Mahathir. Apa yang berlaku pada Dr. Zahid adalah yang tuduhan yang direka-reka oleh Dr. Mahathir. Tunggulah bercara nanti. Sabar, tak boleh sabar. Bukan lama mana pun. Hari ni dah masuk berapa bulan hari ni? Hari ni 14 bulan ke 15 bulan. Lagi 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi, Mahkamah akan bersidang. Dengarlah. Sedangkan pembicaraan yang ada yang menyangkut soal Datuk Seri Najib pun masih belum tuntas. Masih lagi beribu macam persoalan. Saksi yang sepatutnya hadir macam Tan Sri Zeti sepatutnya hadir ke mahkamah sebagai saksi. Tak datang, alasan sakit. Tapi boleh pula menghadiri majlis yang lain. Itu saya katakan orang lain buat okey. Berperlembagaan, mengikut undang-undang. Kalau UMNO, kalau kerajaan hari ini buat, semua tak kena. Ini yang saya katakan kita tak adil. Kita bagi peluang. Dulu dah bagi peluang Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Kamu kurung rakyat. Berapa ramai yang bunuh diri. Wang negara kamu pakai, gunakan bukanlah untuk peribadi kamu, tapi begitu banyak wang negara digunakan. Bersetuju pula dengan pandangan Khadijah Muhyiddin, mesti ada cucuk lah itu ini. Tak selesai lagi pun COVID-19. Berapa ramai yang orang bunuh diri. Berapa ramai lagi orang yang tak boleh meniaga, pergi meniaga kena saman. Alasan keluar waktu perintah darurat pandemik 19. Akhirnya lingkup perniagaan orang. Naik pula Datuk Seri Sabri. Kita sebagai ahli UMNO, kita sokong beliau, kita dukung. Tapi tak dengar cakap, terikat pula dengan apa kenyataan Datuk Seri Muhyiddin. Ada pula perjanjian. Apakah perjanjian antara Datuk Seri Sabri dengan Datuk Seri Muhyiddin itu berperlembagaan? Jangan kita mengata orang. Kita kena tunjuk, tengok muka di cermin. Masalahnya kadang-kadang anda melihat cermin yang mengejek. Badan anda gemuk gedompol. Tengok dekat masjid cermin yang menggambarkan wajah anda yang kurus. Mau semualah perasan, okey lagi ni aku kurus. Sedangkan gemuk gedempol. Jadi cerminkan diri. Jangan kita nak mempertikaikan orang. Saya tengok. Dan hari ini saya tengoklah macam mana netizen dah mula membongkar. Netizen sudah mula membongkar bagaimana pimpinan parti politik sudah menggunakan media sosial dibayar beratus-ratus juta. Katanya saya tak tahu. Dan ini perlu siasatan. Ini perlu disiasat. Katanya menurut laman netizen Melayu, kata pimpinan tersebut membelanjakan 127 juta untuk membeli slot di kalangan pemain media sosial. Ini keadaannya. Apakah rakyat kita ini dipimpin oleh media sosial? Itu keadaan juga. Malahan sekarang ni dia kena jawab. Jangan nak lari diri. Ahli Majlis Tinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Fuad Zakasi mempersoalkan kemanakah perginya peruntukan beratus juta ringgit untuk Majlis Perunding Ekonomi Negara, Majlis Perunding Pemulihan Negara. Saat itu Tan Sri Muhyiddin adalah pengurusi Majlis Perunding Majlis Pemulihan Negara. Pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Perdana Menteri waktu itu, Datuk Seri Ismail Sabri.
Ini keadaan saya. Kerana katanya Allah difahamkan bahawa pengurusi MPN Tan Sri Muhyiddin telah menerima peruntukan khas. Difahamkan semasa menjadi pengurusi MPN, Tan Sri Muhyiddin menerima peruntukan khas beratus juta daripada peruntukan Perdana Menteri ketika itu. Mana pergi duit tu? Ini perlu disiasat. Jadi bagi saya, sebab itu sekarang ni, apakah apabila merasakan bahawa kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, mereka sudah seriau. Saya yakin, saya cakap terus terang lah, besar kemungkinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu dia tunggu saja selepas 19 bulan. Selepas 19, 2 hari lagi. Selepas 19 bulan, selepas Parlimen mengabsahkan legitimasinya sebagai Perdana Menteri, beliau akan bergerak. Soal ekonomi insya-Allah akan dipulihkan. Kedua, soal undang-undang. Yang salah tetap salah. Sebab jangan lupa, banyak orang terlupa sejarah silam bahawa orang yang membawa perubahan dalam Akta Rasuah adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Waktu percutian, masa itu jadi timbalan Perdana Menteri, timbalan Presiden UMNO waktu itu. Dr. Mahathir sebagai Presiden UMNO, sebagai Perdana Menteri, dia bercuti 2 bulan. Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam tempoh 2 bulan telah membawa usul di Parlimen untuk merubah Akta anti rasuah. Apakah dia dah ubah perintah anti akta itu, maka dia nak langgar? Tunggu, saudara. Ini saya cakap terus terang. Saya kadang-kadang saya melihat, janganlah anda berada dalam ketakutan, anda lontarkan pula pada orang lain. Mewujudkan bahawa naratif yang baru. Sekarang ni saya tahu, saya cakap terus terang, orang yang paling teruk kena balun oleh kumpulan puak-puak Perikatan Nasional ni adalah Datuk Seri Zahid Hamidi. Kerana Datuk Seri Zahid Hamidi adalah orang yang merealisasikan kerajaan perpaduan dengan 30 kursi Parlimen yang diamanahkan kepada beliau sebagai pengurusi Barisan Nasional. Dia menghantar sokongan kepada Duli Yang Mulia Pertuan Agong, menyatakan, ampun tuanku, UMNO Barisan Nasional menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka terlantiklah Datuk Seri Anwar Ibrahim bermodalkan 112 kursi yang mengatasi jumlah minoriti. Dia adalah majoriti, simple majoriti. Tapi hari ini tidak lagi 112, saudara. Apabila Premier Abang Johari menyatakan Sarawak sudah pun bersama dengan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Situ saja ada 25 kursi. Kursi Parlimen, ahli Parlimennya. Kalau 25 campur dengan 112, dah 137. Saudara. Kemudian Haji Ji mewakili kerajaan negeri Sabah. Dia pun ada bersama dengan UMNO di Sabah dan sebagainya. Berjumlah lebih kurang dalam 17 kursi. Dengan 17 kursi itu, 100 ni dah ada 142. Warisan pula ada lagi. Datuk Syafiq Abdal juga menzahirkan bahawa mereka menyokong. Ini kena terima hakikat. Memanglah dalam butiran perjanjian persefahaman itu, tidak bolehlah ahli-ahli UMNO ini nak melompat sejajar dengan Akta Anti Lompat. Ini yang dianggapkan sebagai tidak berperlembagaan. Saya pun tak faham. Kerana sudah ada gerakan. Kita tahu, bukan kita tak tahu. Memang ada gerakan baju hitam, ada gerakan Jakarta Bogor, ada gerakan atas kapal laut yang mau menggagalkan pada 19 hari bulan nanti usaha untuk melegitimasikan ataupun mengabsahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Itu matlamat mereka. Tujuannya untuk apa? Saudara Zulfiar Zahid Raja Rasuah, bila masa pula dia Raja Rasuah? Tunggulah pembicaraan, saudara. Jangan tuduh. Sebab itu saya katakan, kalau saudara start mula menuduh saudara Zafar, orang lain akan tuduh yang lain juga. Kenapa saya tadi berbual dengan pimpinan daripada Parti Keadilan. Saya katakan yang saya bimbang sekarang ni adalah teman-teman, adik-adik kita. Dia dalam keadilan ada 3 kumpulan. Saudara. Kumpulan pertama yang bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim saat beliau menjadi diinaya sebagai timbalan Perdana Menteri. Waktu itu bukan tak ada saudara, orang macam Datuk Ibrahim Saad, orang macam Kamarudin Jaafar, ramai kalangan mereka akhirnya meninggalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian hadir kumpulan kedua. Kelompok kedua ni kumpulan daripada Izzah Makno, Hamdan Taha, saudara Hanafiah Man, Zaid Ma'arif, saudara banyak lagi nama-nama tu. Kemudian berpesah lagi, termasuklah Datuk Luqman Adam pun dia kumpulan kedua. Kemudian masuk kumpulan ketiga yang ada
Termasuklah saudara sekarang ni, saudara Samsul Iskandar, kumpulan daripada Nurul Izzah yang seangkatan. Jadi mereka ni sekarang ni macam Nek Nazmi, orang macam Rafizi, dan mereka sekarang ni berada dalam keadilan. Saya melihat bahawa selama 20 tahun kalangan ahli-ahli keadilan ni didoktrinkan untuk membenci UMNO. Okey, jadi pemimpin UMNO ni semua tak betul. Sedangkan kita sedang merangka satu jajaran baru, satu kerjasama. Ini juga saya risau di kalangan ahli-ahli UMNO. Selama 22 tahun juga kita didoktrinkan oleh Datuk Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tak betul. Macam-macam cerita lah. Masalah peribadi lah, itu dan ini. Maka wujud kebencian. Bila kebencian dengan kebencian ini disantunkan, apakah mau diterus disemarakkan? Berantakan. Seharusnya kita solu ala Nabi yang sudah tu sudah. Lihat ke depan dalam lestari menangani rakyat. Sudah. Agar segala kebencian itu tidak lagi, kita saling bermaafan, tak ada masalah. Okey, kita sama-sama membantu pimpinan hari ini untuk maju ke depan. Untuk rakyat. Saudara Azli Shah Abdul Rahman, siapa yang mendoktrinkan anak muda dengan penyakit? Itu saya kata dulu. Sudah-sudah dah. Kita pun boleh lupa, tak ada masalah dah. Memanglah saya, orang kata presiden saya penyamun dan sebagainya, marahlah juga kita. Tapi saya kata tak apalah. Demi untuk lestari depan. Sebab itu dulu lagi saya dah bercakap pada kawan-kawan, jangan kita menggunakan bahasa-bahasa yang vulgar, bahasa-bahasa yang tidak sopan. Setiap permasalahan kita santuni bersama. Saya waktu itu cakap terus terang, cuma saya sebagai ahli UMNO, saya mempertahankan parti saya. Tapi tidak semestinya saya mesti aku 100%. Ada benda saya dengar, tak betul, tak malas lah dengar ni, kata. Sebab itu saya tak mau apa-apa jawatan pun. Tapi kami melihat bahawa kadang-kadang ada kepincangan. Saya kata ini bahaya. Sekarang ni doktrin itu yang malu dihapuskan. Kita nak cuci all this doktrin. Saya berbual dengan saudara Samsul Iskandar selaku ketua kepada sisa politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kata kena cari jalan agar warga saudara yang seusia dengan saudara yang dalam parti keadilan, supaya perasaan benci terhadap warga UMNO ini dipadamkan. Saya juga berbicara dengan Datuk Ashraf Bajidi selaku ketua pergerakan pemuda. Asuhlah pemuda kita ini supaya berhentilah, tak payah lagi. Orang suka tengok kita berantakan. Tapi ingat saudara, perbalahan tidak akan menyelesaikan masalah. Perdamaian itulah yang akan mencernakan kehidupan yang lebih baik untuk rakyat. Bersama kita untuk membantu negara kita untuk maju lebih ke hadapan. Ketepikanlah segala parasit-parasit ini. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.